أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang Dia ciptakan. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Di video kali ni aku nak share dengan korang satu kisah pengalaman daripada seseorang yang telah menceritakan kat aku. Kisah ni dia cerita lama sangat-sangat, and sekarang baru aku ada kesempatan untuk cerita kat korang. Aku minta maaf kepada si pencerita sebab ambil masa yang sangat lama untuk menyampaikan cerita anda. Dan aku minta maaf juga kepada korang semua yang menanti cerita aku, sebab aku lama sangat ambil masa untuk cerita kat korang. And terima kasih, seperti biasa terima kasih sebab support aku and bertanya khabar, menanti video aku. Terima kasih sangat-sangat, tanpa korang aku tak ada kat sini. So hari ni kisah dia agak tough juga tau, berkaitan yang seperti korang tengok tajuk lah. So aku nak sampaikan kat korang, aku mengambil masa juga. Aku baca cerita dia, aku dengar, betul-betul fahami satu-satu. Memang sebenarnya nak sampaikan pun agak berat juga untuk aku, tapi disebabkan perkongsian dia sangat menarik bagi aku. Dia bukanlah satu perkongsian yang macam korang boleh jadikan teladan ke apa ke. Dia je macam satu pengajaran juga sebenarnya, tapi dia mutu pengalaman seseorang lah. Seberat itu ujian yang dilalui. So aku sangat tertarik dengan kisah dia. Dan untuk pengetahuan korang, kisah ni dah berlaku pada tahun 1995, dan masa tu si pencerita berusia 16 tahun. Bayangkan, masih muda lagi dah lalui macam-macam. So kisah ni terjadi kat seseorang yang mudah untuk aku gelarkan ialah Puan Miss. Sebenarnya nama dia panjang, tapi aku ringkaskan saja. Sebelum aku start cerita kisah pengalaman Puan Miss ni, aku bagi sedikit ringkasan tentang latar belakang Puan Miss. Puan Miss ni dia dibesarkan oleh mak ayah dia. Diorang tinggal dekat KL, and dia ada 3 beradik. First abang, second Puan Miss, and then third ada adik perempuan. Tapi abang Puan Miss dah meninggal dunia pada umur 2 tahun. Maksudnya tak sempat membesar pun dia dah meninggal dunia. Jadi kiranya Puan Miss lah ambil alih tempat abang dia. So dia 2 beradik je lah. Jadi kisah ni berlaku pada satu malam. Masa tu pukul 10 lebih, ayah Puan Miss dapat call daripada kampung yang mengatakan nenek dia meninggal dunia. Kiranya nenek ayah dia, kiranya moyang kepada Puan Miss lah, sebab ayah dia dibesarkan oleh nenek. Parents dia macam dah bercerai, dan memang atuk nenek dia yang besarkan dia. So bila keadaan dengar macam nenek dia tengah nazak, memang ayah dia sangat-sangat kelang kabut nak balik cepat-cepat. Kiranya moyang Puan Miss, korang faham kat sini. Aku kadang-kadang aku takut, aku terkeliru, aku tersilap sebut. Jadi bila aku beritahu awal-awal ni, kalau aku terkeliru ni, korang halal berhalal je lah. Bila bapak dia dengar je nenek dia dah nazak, cepat-cepat kemas beg, terus arahkan semua untuk balik ke kampung. Jadi daripada KL nak balik ke kampung dia tu, sampai je dekat kampung dia dalam pukul 1 lebih. Aku tak nak beritahu kampung dia kat mana lah. 1 lebih sampai kat kampung. Masa tu keadaan sangat-sangat sunyi, tapi ada beberapa kereta mungkin daripada saudara-saudara lain. Lepas tu ada beberapa orang kampung kat situ lah. So dalam perjalanan, Puan Miss dengan adik dia tertidur dalam kereta. Jadi bila sampai je kat kampung, keadaan dia macam mamai-mamai, sedar tak sedar. Dia pada waktu tu dia kata dia taklah ada satu suasana rasa macam perasaan sedih yang terlampau, sebab dia tak tahu keadaan tu macam mana. Walaupun pada waktu tu umur dia dah 16 tahun, dah cukup matang untuk berfikir sesuatu benda kan, tapi dia masih macam dalam keadaan blur. Mungkin salah satunya lagi dia kata dia dengan moyang dia ni macam kurang sikit lah, sebab moyang dia ni jenis yang macam agak straight. So dia tak ada lah close sangat. Cuma ayah dia memang sangat-sangat rapat lah, sebab umpama macam nenek tu mak dia, macam tu. So bila naik je, ayah dia dengan Puan Miss naik dulu, mak dengan adik kemudian. So ayah dia macam terus tarik Puan Miss ni macam pergi dekat nenek, kiranya moyang Puan Miss lah. Tengok keadaan, dia kata Puan Miss ni kata masa dia tengok keadaan moyang dia tu, memang dia macam terkejut jugalah, sebab macam dah cengkung, lepas tu mata semua pandang ke atas. Macam dia pun tak tahu sebenarnya, ni kenapa ni sebenarnya, betul ke dah nazak. Macam dia pun tak tahu, dia macam blur-blur macam tu dia tengok keadaan. Tapi bapak dia macam dah kelang kabut sangat-sangat. Lepas tu barulah mak dia naik dengan adik dia. And mak dia naik tak terus pergi kat situ ke apa, terus bawa adik dia, sebab adik dia kecil lagi, terus bawa masuk bilik. Macam terus tutup pintu. Mungkin mak dia macam dah tahu keadaan macam tak sesuai kan. So Puan Miss lah duduk dengan ayah dia, dan ayah dia pesan kat Puan Miss jangan pergi mana teman ayah, teman nenek. Dia kata macam teman lah moyang dia tu, macam tu. Masa pun berlalu lah
TikTok. Dia duduk dekat tepi tu kan, dia tunggu je, dia tengok. Lepas tu orang pun dah start keluar balik apa semua. Masa tu dalam pukul 2 lebih macam tu, dia kata dia dah memang ngantuk, dia macam tidur tau. So ayah dia je yang tidur kat ruang tamu tu dengan moyang dia lah. Jadi dia tak sedar waktu tu pukul berapa, tapi mengikut pada apa yang Puan Miss cakap, dia tersedar pada waktu sebelum subuh, selang sejam sebelum subuh. Maksudnya anggaran aku mungkin waktu tu pukul 4 atau 5 macam tu lah kot kan. Sebab masa tu dulu mungkin boleh jadi subuh awal lah, aku tak sure benda tu. Tapi sebelum subuh lah maksudnya. Bila dia tersedar, Puan Miss nak pergi tandas tau. Dia tengok ayah dia tidur, dia malah nak kejut ayah dia. Jadi tandas dia macam mana tau, rumah dia ni kan bahagian atas, macam rumah kampung zaman dulu. Pernah ada tau dalam cerita, aku imagine macam tu lah, sebab mengikut pada apa yang Puan Miss cerita. Rumah dia tu nak pergi ke tandas bahagian luar, tandas luar macam rumah zaman dulu tu kan. Tapi pintu untuk pergi ke tandas tu, maksudnya ada pintu belakang kat dapur satu dengan pintu utama kat bahagian depan tu lah, tapi nak dekat lalu kot pintu dapur. So Puan Miss ni dia akan turun tangga dulu baru sampai kat kawasan dapur, and then turun keluar kot pintu tu. So dia pergi tandas kat luar tu. Masa dia kat luar, dia kata dia dah macam rasa seram-seram sejuk sebab dia rasa macam ada benda perhatikan dia. Tapi waktu tu dia tak seram tau, sebab Puan Miss seorang yang sangat berani. Sebab orang dulu kan banyak yang kuat-kuat berani kan. Jadi dia tak terfikir pun ketakutan berkaitan dengan hantu ke apa ke. Dia cuma rasa tak selesa je. Tapi dia abaikan, dia kata waktu tu. Jadi masa dia on the way nak masuk dalam rumah dia, kiranya macam dia masuk tu dia akan tempur dapur lah, kot pintu belakang yang dia keluar tadi kan. Dekat dapur dia tu, nak naik balik tangga tu, sebelum nak naik tangga, kiri kanan ada kawasan tau. Jadi di belah kiri ada bahagian dining hall, and then dekat belah kanan tu barulah kawasan untuk masak-masak semua. Masa dia dah berjalan setengah lah, macam separuh daripada lepas pintu tu, dia terdengar bunyi macam bunyi sesuatu, benda yang macam tak berapa best, macam bunyi orang tengah buat sesuatu, macam seolah-olah ada orang tau. Jadi dia akan pandang ke kiri dan ke kanan. Jadi dia pandang kanan, dekat bahagian dapur tak ada apa-apa. Dia pun pandang belah kiri, and dia sangat-sangat terkejut. Dia nampak moyang dia tengah makan nasi. Tapi masa tu dia macam tak terfikir apa-apa. Dia macam, Anyang, macam mana Anyang boleh macam ni kan? Macam mana Anyang boleh ada kat sini? Bukan ke semalam sakit? Bukan ke semalam semalam semua orang ingat Anyang dah tak ada tau. Ayah macam nak meninggal. Ayah risau sangat, ayah menangis, ayah sedih, ayah takut tau tengok ayah macam tu. Punya ayah okey ke? Ayah tak rasa sakit ke? Ayah sakit apa? Bla 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 bla. Banyak lah dia kata. Waktu tu memang sangat-sangat macam kelakar lah. Sebab dia, Puan Miss kata dia tak sangka soalan-soalan yang dia tanya tu kan. Sebab dia rasa macam sepatutnya kalau kita sekarang berfikir secara real kan, kita akan fikir macam takut doh, kita nampak doh semalam dia dah nazak macam tu kan. Tapi pada waktu tu dia macam sangat-sangat macam mana, macam tak sedar keadaan tu tau. Macam dia tak terfikir pun macam mana orang yang dah nazak boleh tiba-tiba duduk makan macam tu. Macam tak logik lah, maksudnya dia tak fikir waktu tu. So bila dia tanya banyak-banyak macam tu kan, moyang dia hanya jawab satu je. Macam contoh lah moyang dia jawab, hanya lapar macam tu. Tapi waktu tu suara dia memang dah lain dah, mengikut apa yang Puan Miss ni cakap. Tapi Puan Miss ni kata waktu kejadian dia tak terfikir ni benda ni terjadi lepas dia dah realise balik tu, lepas dah macam-macam benda dia lalui. So Puan Miss kata bila dia dah tengok macam tu, lepas tu kata nak apa-apa lagi tak, nak kita buat air ke apa semua. Macam Puan Miss buat kecoh-kecoh macam nak tolong moyang dia tu lah. Lepas tu moyang dia cakap, macam diam, mungkin dia makan je semua. Lepas tu macam tak ada apa-apa macam tu kan. Puan Miss pun rasa macam dia tak ada apa kot. Yelah, sebab macam aku cakap lah, moyang dia ni dia tak apa rapat pun. Moyang dia macam straight sikit. So dia pun macam okey lah, nak naik atas kan, macam tu lah lebih kurang. Okey lah, tidur lah macam tu kan. So Puan Miss ni pun naik lah 2 step naik sebelum nak naik ke atas tu. Tiba-tiba moyang dia panggil, boleh tolong tak? Moyang dia cakap tu. Jadi Puan Miss ni memang pandang belakang, boleh macam tu kan. Rupanya moyang dia nak suruh papa bawa naik atas, pergi balik kat katil tu. So memang dia terasa lah, dia pegang, dia kata memang badan moyang dia tu macam rasa macam berat sangat-sangat. Sedangkan moyang dia dah macam banyak susut dah, macam dah memang nampak cengkung. Patutnya taklah seberat yang macam dipapah tu. Tapi dia terus gigihkan diri juga papa sampai ke katil. So masa dia nak lepaskan moyang dia dekat katil tu, dia letak moyang dia tu macam tu. Moyang dia macam pegang lah tangan dia tu tau. So masa pegang tangan dia tu, tak tahu bahagian mana mengikut pada Puan Miss kata, tapi macam kuku kot, macam tercocok bahagian pergelangan tangan Puan Miss ni, macam tajam sangat sampai Puan Miss tu kata aduh ya macam tu kan. So sakit lah macam tu kan. Lepas tu tiba-tiba dia nampak moyang dia macam senyum macam tu kan tiba-tiba. And dia tak ada rasa takut apa pada waktu tu. Dia letak, tak apalah, ayah tidur tau, nanti esok kita suruh ayah bawa pergi klinik check ke apa semua, dia cakap yang tu kan. So moyang dia tu macam tak cakap apa, terus baring,
macam nak rehat macam tu lah. And terus Puan Miss ni minta excuse untuk masuk bilik nak tidur. Waktu tu memang bapak dia tengah tidur nyenyak tau kat luar. Dia masuk bilik, dia tidur apa semua, sedar tak sedar esok pagi tu dalam pukul 9 lebih macam tu dia terjaga disebabkan dia dengar bunyi riuh rendah daripada luar rumah dia. So bila dia bangun, dia keluar, dia tengok ramai orang, and then orang masih still macam dah get ready nak buka baca Yasin macam tu kan. And dia tengok keadaan moyang dia dekat atas katil tu kan, masih sama macam waktu pertama kali dia balik tu, dia nampak yang mata ke atas macam tu kan. And dia tengok kat bapak dia. Lepas tu Puan Miss ni macam dia macam blur lah kan, macam semalam aku nampak moyang aku makan nasi kan. And then dia terus tarik bapak dia. Dia cakap kat ayah dia, ayah semalam kan, semalam ayah okey je lah, dia baru makan nasi. Memang orang nampak dia makan nasi dekat dapur. Betul gini, orang pergi tandas, tak sedar lah pukul berapa, tapi ayah memang makan nasi, dia makan banyak sangat, bla 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 semua macam-macam lah. Puan Miss ni cerita apa yang berlaku malam tadi tu. Ayah dia macam blur, macam nak tahu, macam sama ada macam nak cakapkan dia tipu, ataupun ayah dia tu macam blur, betul ke benda tu berlaku. Lalas ayah dia pegang tangan dia, terus tarik dia pergi ke moyang tu. Dia tengok, lepas tu dia pegang tangan moyang si Puan Miss ni lah, dia pegang. And dia tengok. So Puan Miss ni nampaklah tangan yang moyang dia yang ayah dia pegang tu. And dia terperasan dekat bahagian kuku moyang dia tu memang ada kesan-kesan nasi keras. Faham tak? Macam kan kita lepas kita dah makan nasi gaul dengan lauk-lauk semua kan, kuku-kuku kita kan adalah kesan-kesan makan tu. So ayah dia tengok macam tu, maknanya ayah dia macam faham dan percayalah apa yang anak dia cerita kan. Jadi dia terus letak elok-elok tangan nenek dia tu, dia pergi kat bini dia. Jadi ayah dia pergi kat wife dia, ayah dia cakap, ada nampak ke apa ni, pagi tadi macam ada sisa-sisa makan ke apa. Ayah dia cakap macam tu. So masa tu Puan Miss pun ada dekat tepi, dia dengar lah apa yang ayah dia tanya dekat mak dia kan. Mak dia pun jawab, itulah saya nak tanya abang, tapi sebab dah kelang kabut keadaan macam ni, saya tak nak kacau abang kan macam tu. Kiranya mak kepada Puan Miss ni nak katakan yang dia expect bapak dia yang makan nasi tau. And dia nak tanya, tapi sebab keadaan kan macam tak kena tanya. So dia ingat macam tu, sebab memang dia kata dia nampak pinggan dengan nasi tumpah apa semua. Macam dia nak cakap lah, lapar sangat ke abang sampai makan kelang kabut macam tu. Lebih kurang macam tu lah Puan Miss kata. So dalam keadaan macam tu kan, ayah dia macam, dia tak macam berdebat dengan wife dia. So ayah dia terus pergi dekat bahagian moyang Puan Miss ni lah. Dia pergi, kiranya nenek kepada ayah dia lah. Dia pergi, dia duduk kat situ. Lepas tu ada seorang lelaki datang tau. Lelaki tu dia pakai pakaian serba hitam. Lelaki tu datang, semua orang terkejut. And macam biasa, mak dia akan masuk kat dalam bilik dan tak bagi langsung adik dia keluar. Hanya Puan Miss saja dia dekat luar. Kira macam ayah dia tak bagi tau Puan Miss ni pergi mana-mana. Macam ayah dia kata tak apa, moyang ni nak kau teman moyang tau, macam tu, lebih kurang macam tu. So Puan Miss ni memang macam dia tak tahu apa-apa, dia tunggu je lah, dia nak tengok keadaan kan. Tapi dah masa yang sama, waktu tu dia kata dia memang keliru sangat-sangat, sebab dia rasa macam semalam aku nampak moyang okey je, macam yang aku ni macam okey je makan nasi kot, macam dah nampak sihat. Kenapa tiba-tiba hari ni macam keadaan yang sama, ataupun apa semalam terjadi tu aku mimpi ke? Tapi benda tu real lah. Dia macam terfikir-fikir jugalah waktu tu, sebab yelah umur 16 tahun dia kan, masa tu mesti dah boleh fikir. Lepas tu bila yang lelaki pakai baju hitam tu datang, dia ada buat macam bacaan apa semua. Masa tu ayah kepada Puan Miss ni memang dah duduk depan katil, berdepan dengan nenek dia. Maksudnya moyang kepada Puan Miss ni lah. So dia duduk macam tu, seolah-olah keadaan tu, kiranya yang ni Puan Miss cerita ni, kiranya aku terus bagi tahulah keadaan tu seolah-olah menunjukkan seolah macam diorang tengah cuba untuk nak buang-buang saka daripada moyang Puan Miss ni, dan untuk beralih kepada ayah Puan Miss, lebih kurang macam tu. Tapi keadaan waktu tu tiba-tiba berubah, di mana macam tiba-tiba hujan sangat-sangat lebat. And then tiba-tiba macam Puan Miss ni Puan Miss cerita ni berdasarkan apa cerita daripada mak dia ceritakan tau. Bila kejadian ni berlaku, Puan Miss dah tak sedar. Puan Miss ni macam seolah-olah kena rasuk. Macam tiba-tiba kan, dia tiba-tiba tengah duduk macam tu, tiba-tiba dia macam ni. Lepas tu apa yang mak dia cerita, dia kata waktu kejadian tu Puan Miss ni macam kena rasuk. Orang memang terpaksa pegang dia sebab dia macam nak panjat atas bumbung. Dia macam nak panjat atas bumbung macam tu, lebih kurang. Keadaan dia dah macam bukan diri dia, memang betul-betul macam kena rasuk. So bila kejadian tu berlaku, orang yang baju hitam tadi yang datang tu mungkin bomoh kot. Sebab masa dulu apa-apa je benda berlaku, macam orang tak apa-apa terdedah untuk panggil ustaz apa semua. Sebab yelah macam zaman dulu kan macam kurang sikit lah untuk benda-benda macam tu. Nak orang kampung kan, dia macam ilmu pengetahuan dia macam lebih kepada percaya tok dukun apa bagai semua ni. Kiranya macam lebih kurang macam tu lah yang baju hitam tu.
Jadi bila keadaan macam tu, ayah dia pun macam blur juga. Ayah dia macam tak tahu nak buat apa. Ayah dia macam kenapa macam ni, kenapa, apa yang berlaku ni sebenarnya, mana apa yang berlaku, kenapa aku tak rasa apa-apa, lebih kurang macam tu kan. So masa tu lah ada orang lain yang tolong datang uruskan moyang kepada Puan Miss ni. Lepas tu keadaan masa tu lah yang diorang macam dah macam innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiranya macam moyang dia tu dah tak ada. Nenek kepada ayah Puan Miss ni dah tak ada. Barulah waktu tu meninggal. So bila dah meninggal, dah macam dah tutupkan mata dia, and then orang nak kafankan dia, macam nak bawa dia lah, macam nak angkat, tutup dulu dengan kain, nak angkat pergi mandikan jenazah macam tu lebih kurang. So masa tu lah keadaan macam reda sikit, hujan dah kurang. Lepas tu Puan Miss ni macam terbaring, tak sedar-sedarkan diri, langsung sampailah dah kebumikan arwah moyang Puan Miss ni. Barulah Puan Miss sedar betul-betul, macam bila orang dah kebumikan, dah tanah semua dah tutup, betul-betul time tu lah Puan Miss ni tersedar. Ni dia tahu ni, apa yang Puan Miss cerita ni berdasarkan apa yang mak dia cerita tau. Kiranya mak dia pula cerita berdasarkan apa orang yang kat situ lalui, nampak dia cerita. Kiranya daripada mulut orang yang kat situ lah. So bila keadaan macam tu, Puan Miss sedar, dia tak rasa apa-apa, dia rasa macam nothing. Macam diri dia, and then dia tanya, mana ayang macam tu kan, moyang dia tu kan, dia tanya. Lepas tu orang beritahu lah dah meninggal apa semua. And ayah dia tak ada cerita apa-apa langsung. So faham tak kat sini sebenarnya apa yang berlaku? Apa yang Puan Miss nampak pada malam tu bukan moyang dia tau. Itu adalah saka pada moyang dia. Kiranya mengikut pada apa yang diborakkan, moyang dia ni dah meninggal tau. Maksudnya macam sebab tak boleh pergi, tak boleh buang betul-betul tu, sebab tak ada orang nak ambil saka tu. Kiranya macam tu lah. Kononnya orang yang baju hitam tu datang nak pas saka tu dekat bapak dia, kiranya bapak Puan Miss ni. Tapi tak, perjanjian dah dibuat pada malam yang Puan Miss nampak moyang dia. Bila semua urusan dah settle kan, diorang ni macam tak tahu apa yang berlaku. Macam Puan Miss of course lah, sebab dia masih muda pada waktu tu. Dia tak tahu, ayah dia tak explain apa-apa, mak dia pun senyap 1000 kata, tak ada kata apa-apa pun kat dia. Dan dia tak tahu benda tu berlaku macam tu sahaja. Dia tak tahu yang sebenarnya saka tu dah beralih kat diri dia tau. And macam mana, aku tak tahu macam mana nak explain kat korang, tapi mengikut pada Puan Miss kata, setelah dia ada dia merawat, macam dia jumpa beberapa perawat apa semua, dia cakap perjanjian tu berlaku sendiri, direct. Maksudnya saka tu sendiri yang minat dekat Puan Miss tu, macam tu. Dan bila dia dah tahu silsilah kisah kan, bila dia kata, bila macam dia sembang dengan mak dia apa semua, mengikut apa cerita yang sebenarnya ialah, kalau ikutkan perjanjian dah buat daripada awal lagi, masa abang Puan Miss hidup lagi tau. Maksudnya masa mak dia pregnant, anak tu dah tahu dah jantina lelaki, anak sulung, macam tu. Masa tu lagi dah buat perjanjian. Kiranya macam saka tu akan diambil alih oleh abang dia kalau ikutkan. Kiranya aku tak tahu lah macam mana perjanjian dia, sebab Puan Miss pun dia cerita macam tu saja. Dia cakap ikutkan cerita dia memang macam tu. So bila abang dia dah tak ada, abang dia meninggal pada umur 2 tahun, kiranya macam dah terbatas, tak tahulah macam mana kan perjanjian tu. Tapi benda tu tak boleh pergi sebab tak ada pengganti, dan tak ada pun perjanjian baru yang mengatakan akan pindah ke ayah kepada Puan Miss. So malam tu lah yang berlaku, di mana waktu kejadian Puan Miss bangun dari tandas dan terserempak dengan jemaah saka tu kan. Masa tu lah kejadian tu berlaku, perjanjian. So benda tu sendiri yang cari Puan Miss. Kiranya kalau malam tu Puan Miss tak bangun pergi tandas, bukanlah nak salahkan keadaan pada waktu tu. Kiranya kalau bukan dia, mungkin masa tu moyang dia macam payah juga untuk pergi kan, sebab orang yang membeli ni kan macam bila dia nak meninggalkan macam payah. Tapi walaupun kisah ni aku terus bagi tahu kisah apa yang Puan Miss lalui apa semua, tapi nak diceritakan pengalaman hidup dia sangat-sangat perit, sebab lepas pada kejadian tu dia tak tahu apa-apa kan. Dia lalui kehidupan macam biasa sampailah umur dia 18. Dia sambung belajar, dia masuk asrama macam tu dia kata. Dia kerap kena histeria. Lepas tu dia macam dia tak sedar apa kan, tiba-tiba orang jumpa dia dekat kawasan tanah lapang. Macam banyak benda-benda yang pelik yang dia sendiri tak tahu kenapa dengan diri aku, macam tu. So Puan Miss ni lalui kehidupan dia sangat-sangat suka. Dia kata ujian yang dilalui tu macam bermacam pelik. Dia tak nampak macam mana orang lain, macam apa ni, macam setengah orang yang ada bela-bela macam ni kan. Dia macam orang yang boleh nampak, dia nampak jemaah-jemaah jin lain ke tak, dia tak nampak macam tu. Tapi dia selalu diganggu, di mana kalau macam ada benda-benda lain yang trigger dengan saka kat diri dia tu, dia macam kena rasuk tau. So benda tu macam memerikan. Ada masa sampaikan dia hantuk kepala dia dekat dinding, and bila dia sedar orang tak cerita apa-apa kat dia, tapi tahu-tahu dia ada parut. So benda ni
dia tak tahu pada waktu tu. Tapi setelah dia dah berumur kan, bila dia dah meningkat usia, mak dia cerita, so bila dia tahu jalan cerita hidup dia, baru dia tahu benda tu, dan dia simpan benda tu sangat-sangat lama. So apa yang dia cerita kat aku ni, aku sangat hargai, sebab pengalaman dia tu benda yang macam mungkin orang kena setengah orang yang dia tak boleh nak cerita ke orang, sebab orang tak akan faham benda yang dia lalui. Tapi Puan Miss ni, dia cerita dalam keadaan di mana dia pun bersyukur dengan apa yang dah berlaku tu, sebab sekarang dia dah okey. Cuma dia kata keadaan dia tu yang macam ni, yang sedihnya, sebab macam orang dulu perjanjian antara nenek moyang kita apa semua, bapak kita, even mak ayah kita kan, walau ada yang berkaitan dengan benda-benda macam ni, silsilah keluarga, orang yang menerima tak tahu tu sangat-sangat teraniaya tau. Kau faham tak apa yang aku sampaikan? Maksudnya Puan Miss tu macam dia rasa diri dia tak aniaya, diri dia mangsa tau, dia lalui penderitaan, sampailah dia kata dia berkahwin umur 21 tahun tau. So masa umur 21 tahun dia kahwin, and then umur dia 22 dia pregnant. Tapi pregnant dia gugur, macam kandungan dia gugur 2 kali dia gugur. Pada tahun umur dia 22 tahun, 23 dia sangkut lagi gugur. So sampailah umur dia 30 tahun baru dia lekat ada anak seorang. Itu pun setelah macam rawatan yang dia buat tau. Macam sangat kesian. Sampailah macam mak dia lah banyak bantu. Dia cakap sebab ayah dia langsung sangat-sangat tak membantu. Ayah dia tak bagi tahu pun macam mana cara nak buang ke apa ke. Sebab kalau benda tu dibuang, benda tu akan diberalih kepada ayah Puan Miss. So ayah Puan Miss tak nak benda tu. Padahal ikutkan perjanjian awal kan kalau bukan sebab Puan Miss yang ada waktu tu, kan ayah dia dah macam get ready sebab nak lepaskan pemergian moyang dia tu kan. Patutnya ayah dia lah ambil benda tu, tapi ayah dia tak nak sebab dia tahu risiko atau macam banyak benda yang tak boleh semua. And kejadian ni dia kata sangat-sangat rumit sampai ke tahap dia menderita macam tu, sampailah mak ayah dia bercerai. Kiranya ayah dia pun sekarang dia kata dia tak tahu kat mana dia pergi apa semua, and saka tu masih ada dengan dia cakap. Cuma apa yang dia boleh buat, ustaz yang rawat dia tu boleh mematikan, maksudnya saka tu tak aktif. Aku adalah tanya kat Puan Miss kan macam mana keadaan dia sekarang lepas dia lalui pelbagai benda ujian macam tu. And then dia cakap lah, memang selama journey dia lepas dia dah kahwin tu pun kadang-kadang macam ada juga gangguan di mana dia rasa ada benda yang membuatkan dia bergaduh dengan pasangan dia. Actually dia dah kahwin 2 kali tau. Satu perkahwinan dia gagal, macam bercerai disebabkan benda tu juga. Kiranya macam benda tu yang tak suka pasangan dia tu. Kau tengok macam walaupun kita dengar orang ada saka yang memang dia tak nak, tapi daripada keturunan dia semua, bukan simply tu je kau boleh jalani kehidupan kau macam biasa, sebab benda ni kan terikat berjanjian dengan benda-benda tu. Macam kita tak boleh lah buat perjanjian dengan makhluk tu, sedangkan kita manusia, kita jalanilah kehidupan kita macam biasa. Kenapa kita nak ada kaitan dengan alam satu lagi ni kan? Tapi bila berlakunya benda macam tu, dia akan jadi satu benda yang bermasalah dalam diri kita, di mana benda tu pun aktif dalam diri kita. Maksudnya benda tu pun akan buat sesuatu juga untuk diri kita, untuk keputusan diri kita. Contohnya macam Puan Miss masa perkahwinan dia yang pertama tu, benda tu berlaga tau. Maksudnya macam ada benda yang membuatkan dia tak suka dengan pasangan Puan Miss ni. So terjadilah kat situ pergaduhan. Lepas tu tak berterusan, bercerai. Tapi yelah, memang jodoh kan Allah yang tentukan. Maksudnya bukanlah 100% nak salahkan benda tu, tapi asbab lah kejadian tu berlaku. Lepas tu yang pasangan seterusnya pun hampir juga rumah tangga dia hampir berkecai, tapi setelah dia usaha, dia pun ada juga keinginan untuk membuang. Maksudnya dia pun memang banyak sangat usaha dan menguatkan diri dia untuk tidak terjebak ataupun terpengaruh dengan benda tu. Dia berlawan juga dengan benda tu. Dia pun sendiri tak berhenti berdoa. Dia pun cuba untuk lawan benda tu dengan sentiasa mengamal, mengaji apa semua. So benda tu Allah izinkan tak berterusan, tak terjadi untuk berpisah. Maka jodoh dia dengan pasangan dia sekarang berkekalan, dan Alhamdulillah sekarang ni dipenuhi dekat cahaya mata kan. Tapi benda tu lama lah. Maksudnya kalau macam daripada dulu dia tempuhi benda tu daripada umur dia 16 tahun, dan sampai sekarang pun mungkin dah 40 lebih umur Puan Miss ni. Jadi lama sangat. Sampailah tahap di mana ada seorang perawat ni, seorang ustaz ni bagikan saka dia tu tak aktif lagi dah. Barulah dia rasa macam tenang. Maksudnya bila dia beribadat ke, bila dia buat apa-apa sahaja, dia kata dia macam rasa kelainan, perbezaan masa dia dulu dengan sekarang. Itu yang Puan Miss lalui tau. Jadi dia pun sendiri mengakulah apa yang dia cerita ni sebenarnya tak adalah kisah menarik pun. Dia kata tapi boleh jadikan teladan, maksudnya dari segi siapa-siapa kat sini yang bakal menjadi mak bapak ataupun dah memang jadi mak bapak. Maksudnya janganlah kita simply nak libatkan anak-anak kita dalam benda-benda yang tak sepatutnya kita buat. Macam
bapak dia kan, dengan mak dia. Bapak dia memang totally, dia kata memang dia frust lah dengan ayah dia, sebab dulu dia agungkan ayah dia, dia sayang ayah dia anggap ayah dia adalah seorang hero yang pelindung untuk diri dia, keluarga apa semua kan. Tapi setelah apa yang berlaku tu, ayah dia memang lepas tangan, and ayah dia macam banyak benda yang tersilap lah, yang terpesong juga, yang dia terkilan, dan dia tak sempat nak macam macam mana, dia tak sempat nak menyelamatkan ayah dia macam tu kan, sebabnya rumah tangga ayah dia dengan mak dia pun tak berkekal lama, and berpisah, and then terus lost contact macam tu. So dia macam frust lah, Puan Miss cakap yang dengan keadaan family dia macam tu. Jadi kat situ lah yang apa yang aku nampak kan, maksudnya macam apa yang Puan Miss nak sampaikan ni, aku faham lah. Maksudnya yelah, kita as a parents tak boleh kita libatkan anak-anak kita yang tak bersalah, yang tak tahu apa-apa dengan benda-benda yang bodoh kita buat tu. Maksudnya macam perjanjian benda-benda macam ni lah, satu. Keduanya, dari sudut macam kalau kita tak cerita pasal makhluk-makhluk halus ni berkaitan dengan benda-benda macam hutang ke apa ke, yang ni yang secara logik yang niawi lah, yang normally orang buat kan, maksudnya terjebak kepada anak-anak. So benda tu macam kita kalau dah jadi parent jangan timbulkan masalah lah, kalau boleh elak, maksudnya macam tu. Itulah yang apa Puan Miss cuba sampaikan. So aku dapatlah kat situ. Jadi apa pengalaman Puan Miss lalui ni, aku sedikit sebanyak macam sedih sangat-sangat sebab dengar kisah dia cakap, and dia ada banyak sangat parut luka-luka dia alami semasa dia tak sedarkan diri, dia rosakkan diri dia sakitkan diri dia pernah je ambil pisau sampai dia kelar-kelar tangan dia dalam keadaan dia tak sedar. Kau bayangkan, ya Allah, sedih sangat. Dan aku sekarang ni happy juga kepada Puan Miss sebab dia dah lalui kehidupan yang jauh lebih baik. Dan aku juga minta bantuan korang, kalau tak menyusahkan, kita sama-sama doakan Puan Miss, keluarga dilindungi, dirahmati. Begitu juga dengan kalian semua. Aku minta maaf lah kalau macam apa yang aku cakap, kalau dah kepada parents ataupun bakal parents, sekiranya kita lalui kehidupan macam ni, jangan kita menyusahkan anak. Bukan bererti aku nak cakapkan aku nak tunjuk pandai, bukan bererti ni. Aku tak tahu tau pengalaman-pengalaman tu. Jadi aku bukan nak bagi nasihat kat korang macam jangan menyusahkan anak ke apa, tapi dari sudut Puan Miss cerita ni, maksudnya kita kesian kat dia sebab apa tau, ayah dia lepas tangan, padahal benda tu sepatutnya ayah dia boleh elak, ataupun kalau ayah dia tak boleh tahu cara untuk nak atasi, why not dia usaha untuk rawat anak dia tu, untuk bantu anak dia keluar daripada masalah macam tu yang menderita selama bertahun-tahun untuk lalui menghadapi benda yang perjanjian dulu buat. Faham tak? Yang macam tak ada kena-mengena dengan dia, tapi dia terpaksa terjebak, terlibat dengan benda-benda macam tu. So macam sedih lah kan. Maksudnya kalau kau tak mampu untuk buang benda tu, kau do something untuk rawat anak kau, tapi dia tak buat benda tu. So itu yang aku nak sampaikan. Aku maksudkan kalau macam kepada parents kat luar sana ataupun bakal parents, janganlah kita anggap macam sebab kita parents, selalunya macam tu tau, orang akan rasa macam, oh aku parents, so anak-anak kau kena dengar cakap aku. Dia tak boleh buat macam tu tau. Sama juga macam suami kan, macam suami dia rasa apa yang dia buat betul, tapi kalau benda tu bercanggah dalam Islam, tak boleh lah kita buat macam tu. Itu yang aku maksudkan. Aku takut korang salah faham. Aku bukan nak buat pandai sebab aku bukan dalam tempat tu, aku bukan dalam situation yang sebegitu. So aku tak ada apa-apa pengalaman. Aku hanya cakap ni sekadar apa yang aku dengar dan aku rasa pandangan aku lah. Sekiranya salah, aku minta maaf sebab aku memang tak pandai lah senang cakap bab-bab macam ni kan. Tapi aku cakap ni based on pandangan aku, pendapat aku saja. Sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dan perbicaraan aku, ada terkasar bahasa terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan kekurangan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.